Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu natakallam an aqdul murabahah fil bankil islami. Kumpulan kami akan menerangkan tentang konsep murabahah di dalam perbankan Islam. في مقدمة تم تأسيس البنك الإسلامي للقيام بأنشطة المصرفية بما في ذلك العمل كمؤسسة مالية وسيطة وتلقي الودائع وتقديم التمويل. بدأ العمل بقانون الخدمة المالية الإسلامية إفسا حيز التنفيذ لتحديث القوانين الإسلامية التي تم تطويرها مثل قانون البنوك والمالية وقانون البنوك الإسلامية وقانون التكافل المنظم للنظام الاقتصادي في ماليزيا، وبناء على نقد الاهتمام للعلماء والفقهاء ومناقشة المثقفين المسلمين بشأن النظم الاقتصادية، فإن إنشاء المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية هو إلغاء عنصر الربا في المعاملات مما طغى المسلمين في جميع أنحاء العالم. هذا الغرض هو رد على كلم حلل في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأهل الله البيع وحرم الربا. صدق الله العظيم. بما يتوافق مع الأهداف المذكورة أعاله، فإن المصابحة هي أحد المنتجات والخدمات المصرفية إسلامية ومقدمة. ويعرف هذا العقد بأنها عقد بيع زائد التكلفة يعد فقط لمناح العمل من حيث تكلفة دفع المؤجلة من المبلغ الجمالي مضافا لرأس مال العامل القصير الأجل. هذه الخدمة تعود بالفائدة على عمالها إلى حد إليه الربح، شرط كبير للمشترين ماليا المسموح لهم بالحصول على تمويل من البنك المعني للتمتع بالشراء السلعة المطلوبة على الإتمان ودفع في الأجل المؤجل، ويمكن أن تعطى خصما للتصفية المبكرة. Waba'din atakallam an ta'riful murabahah. Seterusnya saya akan membincangkan tentang ta'rif murabahah. Al-murabahah kalimatun mushtaqah fil lughatil arabiyyah wa ta'na az-ziyadah atau ar-rabhu fil muamalah. Kalimah murabahah itu sendiri berasal daripada bahasa Arab dan bermaksud kenaikan atau keuntungan dalam sesebuah transaksi. Al-murabahah fi lughatan rabhu wa ziyadah. Al-murabahah dari segi bahasa bermaksud kenaikan atau keuntungan. Murabahah syar'an hiya bai'u sal'i an tariqil qawli at-takallufa al-asliyah wa rabhu allati ittakhazat diddu ba'da as-sal'i. Al-murabahah dari segi syarak pula ialah menjual barang dengan mengatakan kos asal dan keuntungan yang diambil terhadap barang yang dijual tersebut. المرابح أيضا بأنها اتفاق بيع وشراء من خلال مراعاة رأس المال وربح الذي عرفه الطرفان واتفاقا عليه، أي البائع والمشتري عند إبرام اتفاق البيع والشراء. Murabahah juga merupakan perjanjian jual beli dengan mengambil kira modal dan keuntungan yang diketahui dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak, iaitu penjual dan pembeli setelah membuat perjanjian jual beli. Ara'ul ulama wa adillatihim. Pandangan ulama tentang konsep murabahah. Min madhab Hanafi wa Syafi'i ittafaqat at-ta'ifatani ala ta'riful murabahah ببيع السلعة على أساس رأس المال الصادر من البائع، ويعتبر أنه يحقق ربحا بمقدار 10 أو ما يعادله بشرط أن يعرف كل من البائع والمشتري رأس المال وربح الصادر عن البائع. Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i, mereka telah bersepakat dalam menentukan konsep murabahah ialah menjual komoditi berdasarkan modal yang dikeluarkan oleh penjual dan dianggap bahawa dia memperoleh keuntungan 1/10 atau yang setara dengannya, dengan syarat kedua-dua pihak iaitu penjual dan pembeli mengetahui tentang modal dan keuntungan yang dikeluarkan oleh penjual. Min mazhab Hanafi إن تعريف المرابحة عند العلماء الحنفية هو
تحول حق الملك حسب المعاملة وسعر الأصل وهو الثمن الأول لشراء ثم يضاف إلى ربح المعين يتفق عليه الطرفين. Menurut mazhab Hanafi pula, murabahah dapat didefinisikan sebagai perpindahan hak milik mengikut urus niaga dan harga yang asal dan merupakan harga pertama pembelian kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang tertentu yang telah disepakati oleh kedua-dua pihak iaitu pihak penjual dan pembeli. Min mazhab Maliki وبحسب المالكية يمكن تحديد المرابحة مع صاحب البضاعة فيجب أن يذكر السعر الذي اشتراه بقطعة ما ويطلب ربحا معينا متفقا عليه كليا أو تفصيليا. Menurut mazhab Maliki pula, murabah dapat ditentukan dengan memiliki barang, jadi dia perlu Menurut mazhab Maliki pula, murabahah dapat ditentukan apabila seorang penjual menyebutkan harga yang dibelinya. Menurut mazhab Maliki pula, murabahah dapat ditentukan dengan apabila pemilik barang tersebut menyebutkan dan menyatakan harga barang yang dijual dan meminta keuntungan yang tertentu dan keuntungan tersebut harus disepakati dengan keseluruhan atau dengan terperinci oleh Astaghfirullahalazim. Menurut mazhab Maliki pula, murabahah dapat ditentukan apabila seorang penjual menyebutkan dan menyatakan harga tentang sesuatu barangan dan meminta keuntungan dalam jumlah yang tertentu lalu disepakati dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak iaitu pihak pembeli dan pihak penjual. Ad-dalil ala zalik min Al-Quran min surah An-Nisa al-ayah 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau menggunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihanimu. Ad-dalil an hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal bay'u an turad rawahu al-Baihaqi wa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Hibban. Yang bermaksud dari Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu haruslah dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Wa ba'din an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathu fihinna al-barakah al-bay'u ilayya al-ajil wal muqaradah wa khaltul bir bisy'ir lil bait la lil bay'. Rawahu Ibnu Majah an Sahih. Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandungi keberkatan, iaitu yang pertama, jual beli tidak secara tunai, yang kedua, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Syuhaib. Al-arkanu wa syurut. Al-arkanu fi murabahah hiya wahid al-bay'u wal mushtari, ثانيا البضائع، ثالثا الأسعار، أربعة الإيجاب والقبول. وشروط في مرابحة هي واحد البيع والمشتري هو العاقلين والناضجين، لا تبيع وتشتري المرابحة بقوة ومشترين ليسوا من المفلسين. ثانيا البضائع، البضائع هو نظيف من حيث الشريعة،
يجب أن يعرف البائعون والمشترين نوع ومحتوى وطبيعة البضائع التي يتم بيعها. بخلاف ذلك هذه عناصر هي سلع مفيدة. ثالثا السعر. السعر هو يمكن للمشتري تسليم الأموال إلى البائع وفقا بالسعر الذي تم تحديده أثناء العقد. بخلاف ذلك يعرف كل من بائع والمشتري نوع عملة مستخدمة. البيع الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول هو لا تدخلها كلمة أخرى لا علاقة لها باتفاقية البيع والشراء. بخلاف ذلك يجب أن يكون له نفس معنى العقد حتى لو كان النطاق مختلفا. الأركان وشروطها. من بين شروط أخرى: واحد، ولا بد من كشف عن تكاليف من قبل البائع. ثانيا، يوافق المشتري على السعر والهيازة متفق عليها. ثالثا، ليس سلع ربا. الأربعة، بند قيمة القبيلة للبيع. طريقة عمل مربحة: واحد، بيع جيدة. ثانيا، دفع بتكلفة. ثالثا، تمويل تكلفة فعلية وهامش ربح. المرابحة في بنك إسلامي تختلف عن بنك التقليدية لأنه مصرفية إسلامية تتوافق مع الشريعة الإسلامية. يعتمد التمويل الإسلامي على مكاسب سلع أي المشتري يستخدم بنك لشراء أصل يحتاج إلى تمويله، ولذا فإن البنك سيبيعه بسعر إضافي. سيقول عامل بدفع سعر الشراء في تاريخ وفق للسعر محددة أو بالتقسيط. يشير سعر الشراء إلى سعر الذي يدفعه المشتري المستثمر ويدفع إلى تكلفة إضافية. عندما يريد المشتري شراء أصل مثل سيارة أو منزل، يتعين على المشتري دفعة مقدمة عن سعر الشراء بالكامل. المشتري سوف تقدم طلبا من بنك للحصول على دعم وموافقة من بنك لدفع ثمن متبقية لأصل. إذا قمت بتمرير تطبيق البنك سوف تجعل اتفاقا مع المشتري لضمان أن تكون أصول المشترية تحت ملاكية بنك، وهو تخفيف من المخاطرة التي يتعرض لها البنك. سيقوم البنك ببيع الأصول بسعر البيع مع تكاليف إضافية التي كانت معروفة ومتفق عليها من قبل كلا الطرفين. يجب أن يتم تسوية الدفعة الإيجارية من قبل المشتري ضمن إطار زمان محددة. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang al-musyaqqal at-tahdiyat, yaitu masalah-masalah dan cabaran-cabaran yang dihadapi semasa melaksanakan kontrak jual beli murabah. Taib. Al-awwal al-ghuramat wa ta'sirat. Al-thani al-ihmal al-mat'amad lil-amil. الثالث لا فرق بين العمل المصرفي الإسلامية والتقليد. الرابع خلاف بين العلماء الفقهاء
al-khamsi mastawi wa'i al-jamhur. Antara masalah yang dihadapi semasa melaksanakan aktiviti jual beli murabaha adalah yang pertama ialah kelalaian pelanggan yang disengajakan tidak membayar ansuran kepada pihak bank pada waktu dan jangka masa yang telah ditetapkan. Hal ini akan menyebabkan aktiviti perniagaan terhadap bank akan menjadi terencat. Seterusnya adalah kesan kepada perubahan harga barang perbandingan. Hal ini kerana apabila bank telah membelikan suatu barangan untuk pelanggannya, akan tetapi barangan tersebut harganya meningkat selepas saja pihak bank membuat pembelian, hal ini akan menyebabkan kerugian kepada pihak bank. Seterusnya adalah masalah kemungkinan pembayaran pihak pembeli kepada pihak bank. Oleh hal yang demikian, pihak bank terpaksa membuat tindakan susulan, yaitu mengeluarkan notis bertulis agar pelanggan tersebut membuat bayaran segera. Akan tetapi jika mereka mengingkari, pihak bank terpaksa mengambil tindakan undang-undang. Hal ini akan menyebabkan kesan kepada penerapan kredit pelanggan tersebut akan lebih sukar dan lebih mahal. Seterusnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang wujudnya alternatif-alternatif yang telah ditawarkan oleh bank-bank Islam seperti jual beli murabaha. Hal ini kerana langkah yang kurang efektif dan efisien yang telah digunakan oleh bank-bank Islam menyebabkan maklumat tidak tersebar dengan sempurna kepada pelanggan, dan pelanggan masih kurang kepercayaan kerana beranggapan bahawa bank-bank Islam seperti perkhidmatan murabaha adalah sama dengan riba. Antara cabaran yang dihadapi semasa melaksanakan prinsip jual beli murabaha adalah yang pertama, kejujuran dan kredibiliti seseorang pengurus yang melaksanakan perniagaan murabaha adalah sangat penting. Jual beli murabaha bermaksud jual beli barangan ditambah dengan keuntungan, yaitu markup, dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Oleh hal yang demikian, pihak pembeli ataupun pengguna, mereka tidak mempunyai maklumat yang tepat terhadap harga yang telah dinaikkan. Oleh hal yang demikian, kejujuran dan kredibiliti seseorang pengurus adalah sangat penting supaya tidak berlakunya khianat terhadap pengguna ataupun pembeli. Selain itu, spekulasi-spekulasi yang menjadi isu kepada perbankan keuangan Islam yang dianggap menguat keuntungan berlebihan, seperti perbankan Islam dan konvensional sama saja. Perbankan Islam lebih mahal berbanding konvensional. Hal ini telah menyebabkan pelanggan sukar untuk membuat keputusan dan pilihan untuk menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh bank-bank Islam seperti perkhidmatan jual beli murabaha. Harus diingatkan bahawa bank Islam bukannya badan kebajikan. Bank Islam juga merupakan syarikat-syarikat yang berlesen yang berdaftar untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diambil adalah untuk kepentingan kebajikan bank dan pekerja. Justru lebihan keuntungan akan digunakan untuk mengeluarkan zakat untuk membantu golongan-golongan aslaf yang memerlukan. Jadi, spekulasi-spekulasi seperti ini adalah salah dan menyebabkan kecelaruan dan pembuatan keputusan kepada pelanggan untuk menggunakan perkhidmatan bank-bank Islam seperti murabaha adalah sukar. Selain itu, perselisihan pendapat di kalangan ulama fiqh berkaitan dengan penetapan harga keuntungan yang boleh diperoleh daripada perkhidmatan jual beli murabaha. Hal ini merupakan cabaran kepada bank-bank Islam untuk berkembang maju.
Mazhab Syafi'i beranggapan bahawa selagi kos-kos yang termasuk dalam kontrak jual beli murabahah tidak membebankan, dibolehkan. Walau bagaimanapun, setiap kos haruslah tidak termasuk kos-kos yang tidak memberikan nilai tambah barangan secara signifikan, tidak boleh dimasukkan ke dalam modal. Mazhab Hambali berpandangan semua kos secara langsung maupun tidak langsung dimasukkan ke dalam modal selama kos itu dibayar kepada pihak ketiga dan menambah nilai barangan yang ingin dijual. Manakala mazhab Hanafi berpandangan bahawa setiap kos-kos yang harus dikeluarkan dalam transaksi jual beli dibolehkan. Akan tetapi setiap kos termasuk tersebut mestilah menjadi tanggungan penjual, tidak boleh dimasukkan ke dalam modal. Dan yang terakhir yaitu mazhab Maliki berpendapat bahawa boleh dimasukkan kos-kos berkaitan secara langsung dengan kontrak jual beli ke dalam modal murabahat, termasuklah dengan membiayai kos tiada hubungan secara langsung dengan kontrak, namun memberikan nilai tambah kepada barangan tersebut. Saya akan membentangkan tentang hulul lil mustaqbal, iaitu penyelesaian pada masa hadapan. Yang pertama ialah al-qiyam bihamalat laj'al al-nas ya'rifun al-mazid an murabahah, iaitu kita perlulah membuat kempen kesedaran supaya orang ramai lebih tahu tentang murabahah. Yang kedua ialah istiqdam al-bunu al-islamiyah kami nasat litasqif al-jumhur, iaitu kita perlulah menggunakan bank Islam sebagai platform untuk mendidik orang ramai. Yang ketiga ialah tahdid nisbah al-takalufa alti yumkin waduha fi si'ar al-bada'i, iaitu kita mestilah tentukan peratusan kos yang boleh dimasukkan ke dalam harga barang. Yang keempat iaitu ja'al syurut al-attifaq al-mubramah qablu naqlu huquq al-malakiyah lil bada'i, iaitu kita mestilah membuat terma perjanjian yang dimuktamadkan sebelum pemindahan hak harta kepada barangan. Akhir sekali iaitu akhaz mulahazatan min mu'azzaf qablu an yakhuz lil amal ala tajanub ay masyakil misal al-fasad wal sariqat dakhil al-syarikah. Kita mestilah mengambil perhatian tentang pekerja sebelum membawanya bekerja untuk mengelakkan sebarang masalah seperti rasuah dan kecurian di dalam syarikat. وخلاصة الإسلام يشجع أمته على النجاة وليس الهزيمة بسهولة. الإسلام لا يوقفنا في السعي لتحقيق النجاة وكسب المجد للعالم، طالما أننا لا نوضعه كهدف أساسي لكل من الأشياء المنفذة. وهذا أمر مهم لضمان أن الفرد لا عالق في الشؤم التي تنتهك القيود الشريعة فقط من أجل الربا والثروة، على سبيل المثال الربا. وهكذا فإن تنفذوا منتجات وخدمات المربى وهو مبادرة من المسلمين والعلماء حتى يستمر المسلمون في العالم في التمسيك بدون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس عليهم أن يبشروا بالإسلام النجاة في جميع المجلات.